Okey, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih pada encik suami yang ambil peranan pagi ni untuk memimpin bacaan daripada awal sampai akhir. Saya ikut juga, ikut daripada belakang tabir daripada jauh. Suami beri saya laluan untuk ambil masa kerana keadaan saya yang kurang sihat. Macam tu lah ya. Ada waktunya macam tu, kesihatan tu terganggu. Boleh nampak macam muka saya macam sembab. Okey, muka pun sembab macam tu lah. Jadi kalau saya muncul daripada awal tadi, Masya Allah, saya rasa lagi teruk sikit lah keadaan. Saya ada isu lah dengan migraine, ada lebih kepada migraine lah. Tapi macam tu lah ya tuan-puan sekalian. Dia ada simptom migraine, simptom vertigo. Kemudian saya sebenarnya memang ada masalah darah rendah. Macam 2 hari lepas darah saya turun ke 88, atas 88, bawah 51, macam tu lah. Kita normal kan dah 120. Jadi ada waktunya darah saya tu, masalah darah rendah ni memang daripada remaja lah kot, ataupun daripada sejak kahwin ke. Sebab kita boleh trace darah kita ada masalah darah rendah tu bila mengandung. Mengandung tu turun jauh sangat. Lepas tu bila dah normal, dah habis mengandung, rupanya sama juga. Tapi tak seteruk masa mengandung lah. Jadi itu yang antaranya kita akan push kan. Bila darah rendah, seolahnya oksigen tak cukup, ataupun kita akan push lebihlah paru-paru ni, jantung ni untuk mengepam darah, sebab darah tu tekanan dia rendah. Jadi sometimes dalam 1 bulan tu saya adalah kurang sihat tu. Tapi sebagaimana kita punya janji, bukanlah nak kata janjilah, kita punya ikrar bersama-sama untuk habiskan bacaan ni selama 40 hari berturut-turut ni. Kita kena macam mana pun susah, payah, macam mana pun halangan dan ujian, kita tetap kena sama-samalah, kita tetap kena sama-sama. InsyaAllah kita akan dapat capai 40 hari kita punya cabaran ataupun kita punya nekat tu. Lepas tu kita kata nak sambung lagi 100 hari, dan insyaAllah kita sambung sampailah akhir hayat. Macam tu lah. Sama ada kita buat sendiri lepas tu, ataupun sekali-sekala kita ada buat bacaan juga. Jadi perancangan selepas tu kita tak tahu. Tapi hari ni hari yang ke-24. Hari ni hari yang ke-24 dah kita kuliah. Kita buat majlis zikir selama 40 hari berturut-turut. Subhanallah, Allahu akbar. InsyaAllah muslimin muslimat. Allahu akbar. Mungkin kadang-kadang push over the limit kan. Dari segi tuan-puan, kalau yang biasa mengikuti kami bukan hanya fokus pada gerak kerja dakwah, tetapi ada lagi lah usaha-usaha lain yang memerlukan fokus, memerlukan kekuatan mental, fizikal, emosi. Semua tu lah, Masya Allah. Urusan-urusan yang berkaitan dengan Hijrah Islamic Secondary School, Hijrah Village, publication, travelling, banyak lagi lah yang kita usahakan di bawah hijrah holding, hijrah holding Berhad, macam tu lah. Jadi Masya Allah, muslimin muslimat, minta maaf ya tak muncul daripada awal. Tapi jangan risau kalau saya tak muncul pada awal tu, tuan-puan faham lah tu. Saya diberi masa oleh encik suami untuk pulih, untuk cukup sehingga saya bersedia. Gitu. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah. Tapi bila encik suami memimpin majlis zikir, cepat habis kan. Walau bagaimanapun pukul 8 juga encik, sejam lebih lah. Tapi lebih cepat daripada saya. Dan saya rasa bagus lah encik suami buat. Jadi tak adalah lama sangat kita punya live kan. Tapi insyaAllah yang eloknya saya turut hadir sama. Jadi lepas ni bolehlah encik suami. Ya, cepat habis. Terima kasih kan. Ya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua,
kita akan sambung kuliah kita dalam bagi tafsir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Okey, baik, kita akan sambung pengajian kita, iaitu pengajian kuliah Riyadhus Salihin. Maksud Riyadhus Salihin ialah Taman Orang Soleh. Ini merujuk kepada kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Ini kitab yang masyhur, kita dah ceritakan dah ini. Kita gunakan kitab hijau ni, tapi sesiapa yang ada kitab Riyadhus Salihin yang versi lain, penerbitan lain, warna lain, isi kandungan pun syarahnya berbeza, contohnya, tidak ada masalah sedikit pun, kerana kedudukan hadis sama ada dalam bab ataupun dalam kitab sama. Contohnya hari ini, tuan-puan sekalian, anda boleh mencari hadis Riyadhus Salihin. Kalau Google pun keluar yang sama. Hadis Riyadhus Salihin, iaitu hadis yang pertama dalam bab yang ke-13. Anda akan jumpa hadis yang sama. Ataupun boleh cari hadis bilangan yang ke-117. Hadis bilangan 117. Jadi, bilangan 117 ini adalah hadis yang berkaitan dengan tajuk bab banyaknya jalan kebaikan. Okey, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, menariknya hari ini kita akan kongsikan insya-Allah tentang satu solat yang memang ramai orang tertanya-tanya bagaimana cara yang sebetulnya, kebanyakannya dah tahulah. Tetapi ada soal jawab. Ada persoalan-persoalan yang mungkin menjadi persoalan, sehingga kan kita rasa ragu-ragu untuk beramal. Sebab apa? InsyaAllah hari ini kita cuba baca dua hadis yang berkenaan dengan tajuk kita, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Okey, muslimin muslimat, kalau saya larat saya baca hadis kedua, kalau tak ada yang pertama saja. Okey, kita akan membacakan hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke 190 berapa ya Encik? 190. Siri yang ke 196. Hari ini berapa bulan? 14 September 2022. Hari ini berapa Safar? 15 Safar ya hari ini. Hari ini 15 Safar ke? Hari ini 17 Safar. Ya? Oh, okey. Hari ini 17 Safar 1444 Hijrah bersamaan dengan 14 September 2022. Okey, kita dah masuk kuliah kita Riyadhus Salihin yang ke 194. Ya? Hari ini kuliah kita siri yang Allahu Akbar. Hari ini adalah kuliah kita siri yang ke 196. Sebenarnya catatan tu dah ada. Okey, hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke 196. Biasalah ya, kepala kurang stabil, emosi pun kurang stabil. Jadi, subhanallah, fikiran tu kurang tepat. Tapi insyaAllah, yang tentang hadis kita nak baca ni, kita dah mudajaah awal-awal lagi, kita dah study. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita teruskan ya perjuangan majlis ilmu kita ni. Kehadiran saat ini lebih kurang dalam 4, 5, 6, 7, ada 8,000 lebih ni. Masya Allah, ini satu jumlah yang sangat baik, yang perlu disyukuri, dengan sebenar-benarnya. Dalam saat kuliah-kuliah panjang semakin kurang dihadiri, dalam saat FB mengetatkan lagi engagement, kontrol sama juga dengan TikTok, tetapi kalian sangat istiqamah. Itulah antara kelebihan kalian yang saya sangat salut, yang saya sangat kagum dengan anda semua, dengan sahabat-sahabat. Anda mampu untuk istiqamah, anda mampu untuk hadir pada setiap hari dalam kuliah ini sampai habis. Biasanya habis kita berhenti dan 7,000 lebih. Maksudnya di sini kalian memang sangat-sangat terpilih oleh Allah untuk menjadi di kalangan orang yang istiqamah dalam majlis ilmu. Majlis ilmu merupakan taman syurga Allah di bumi. Maka mudah-mudahan Allah gunakan kepada kalian semuanya
taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Allahu Akbar. Saya mohon maaf apa-apa kekurangan, kesilapan. Kami berusahalah buat yang terbaik untuk taman syurga Allah, untuk kita sama-sama berjuang untuk mendapat syurga Allah yang sebenar. Itulah rehat yang hakiki. Okey, sahabat-sahabat sejati yang dekat di hati, subhanallah. Kita akan bacakan sekarang hadis yang ke-117, kuliah Riyadhus Shalihin kita, siri yang ke-196. Masya Allah, 117 ya. InsyaAllah saya bacakan, tuan-puan boleh dengar sebab hadis ni panjang, jadi kita tak buatlah baca kemudian tuan-puan ikut. Okey. Ini adalah hadis yang pertama bagi bab yang baru kita mulakan semalam. Semalam kita mulakan bab yang ke-13 ini dengan membacakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 firman Allah. Kita dah baca 6 firman Allah dan kita dah syarah semalam. Itu adalah mukadimah bagi bab yang ke-13 ni. Jadi sekarang kita nak baca hadis yang pertama bagi bab yang baru, iaitu bab ke-13, bab banyaknya jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih qultu ayur riqabi afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha samanan qultu fa in lam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin-muslimat, ini merupakan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Daripada Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling utama? Amalan yang paling tinggi nilainya? Maksudnya amalan ini banyak. Kalau kita hitung, kalau mampu kita akan dapat beratus-ratus amalan. Tapi hakikatnya amalan-amalan baik, amalan-amalan yang diberi pahala ada ribu-ribu. Dan kita tidak mampu kot nak menghitung. Kalau kita nak hitung semua jenis amalan yang besar kecil, kan? Kita tidak akan mampu. Amalan kita seorang diri, amalan kita dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan kerja, dengan pekerjaan kita. Bukan dengan rakan sekerja saja. Amalan kita dengan majikan je. Amalan kita dengan pekerjaan tu, yang Allah amanahkan tu, yang kita telah terima tu. Jadi Masya Allah, kalau nak kupas memang banyaklah. Lalu para sahabat ni disuka bertanya kepada Nabi. Siapa yang bertanya? Tuan-puan boleh tulis. Siapakah sahabat yang bertanya ni? Nama sahabat yang bertanya ialah Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Abu Zar, kemudian Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Boleh tulis supaya kita mungkin tak hafal lepas ni, kita dah tak ingat dah. Tapi sekurang-kurangnya hari ini tangan kita ni telah menaip satu nama sahabat Nabi. Kita boleh menjadi saksi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallah azim. Itu adalah firman Allah daripada surah Yasin. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu, pada hari yang ditutup. Nakhtimu, akan ditutup, akan diikat, akan dihalang, akan ditutup mulut-mulut mereka, lidah tak boleh berkata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan bercakap. Kalau bercakap biasanya mulut kan, lidah kan, tapi firman Allah ni sebut wa tukallimuna aydihim. Dan berkatalah lidah, tangan mereka. Tangan kita akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Kaki pun akan bercakap jadi saksi. Ya Allah, aku jadi saksi. Kaki ini pernah melangkah ke majlis ilmu. Kaki ini pernah melangkah
di majlis zikir. Kaki ini pernah berdiam di majlis ilmu. Ya Allah, kaki ini menjadi saksi, aku pergi ke rumahmu, aku pergi ke tempat-tempat yang baik. Ataupun kaki itu akan menjadi saksi, ya Allah, aku menuju ke tempat maksiat. Ya Allah, kakiku ini pernah dibawa oleh Tuanku pergi ke tempat-tempat yang mana manusia melakukan perbuatan yang keji, adu domba, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pecah belah manusia, atau apa sajalah muslimin muslimat. Jadi kalau kita nak jujur dengan diri kita hari ini, kita rasa kaki kita ini akan banyak jadi saksi untuk jalan kebaikan ataupun keburukan. Fikirlah, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Kerana barang siapa yang banyak menghisap dirinya saat dia hidup, maka ringanlah hisapnya saat dia mati. Dan barang siapa yang tidak menghisap, sangat kurang muhasabah diri, sangat kurang melihat ke dalam diri, sangat kurang mencari-cari, memikirkan tentang diri sendiri, maka beratlah hisapnya di akhirat kelak. Maka beratlah hisapnya di mahsyar kelak. Ini kata-kata siapa? Sahabat Nabi yang terdekat. Saya lupa Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, macam itulah. Saya ulang lagi sekali. Sahabat Nabi ni berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Dan barang siapa yang menghisap dirinya saat hidup, banyak muhasabah diri, banyak tengok diri sebelum duk tengok orang lain, banyak fikir tentang kelemahan, kebaikan, kekurangan, kesilapan diri, aib diri, daripada melihat kekurangan, kesilapan, kejahatan manusia lain. Bahkan apabila dia melihat dosa orang lain, dia terus reflect pandang dosa sendiri. Bila dia tengok keburukan orang lain, dia terus terbayang, ya Allah, aku pun buruk, banyak perbuatan buruk aku buat, tapi Allah tutup aib. Bila dia lihat ada sesuatu kemungkaran, tuan-puan sekalian, perasan atau tidak, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala buka, bila berlaku media sosial, Allah Subhanahu Wa Taala buka banyak aib-aib yang tersembunyi, Allah buka. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kalau dulu sebelum ada media sosial, berita-berita melalui akhbar. Akhbar ni orang yang baca sikit. Jadi kalau apa-apa yang berlaku, kena tangkap ke, kena itu ke, kena ini ke, sesuatu aib tu macam tak meluas sangat lah, kan, kecuali orang sama bercakap. Tapi sekarang bila media sosial, keluar berita dalam tempoh 5 minit, dah tersebar dah seluruh alam. Subhanallah. Contohnya bila kita melihat sesuatu perbuatan yang dilakukan sembunyi, tapi akhirnya dibuka oleh Allah, apa yang patut kita rasakan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang yang melakukan perkara yang sama, kan, kemungkaran yang sama, sepatutnya dapat amaran daripada Allah. Kalau Allah boleh buka aib si pelaku tersebut, dia dah berusaha sedaya upaya supaya tidak keluar, tidak begitu, aku pun tak mustahil Allah boleh buka. Allahu Akbar. Maksudnya Allah dah beri amaran. Ramai mana orang cuba tutup, sama ada berkaitan dengan rasuah dan sebagainya, sudah tentu mereka cuba tutup sedaya upaya. Berkaitan dengan salah laku, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menzalimi dan menganiaya orang, perbuatan-perbuatan cabul contohnya, kan, liwat, apa sajalah tuan-puan sekalian. Semua ni, semua manusia akan cuba tutup. Jadi apabila hari demi hari, zaman demi zaman Allah tunjuk, Allah boleh buka, maksudnya Allah izinkan perkara itu terbuka walaupun perkara itu sangat disembunyikan. Diusahakan supaya orang tak tahu. Jadi ia ada satu peringatan keras daripada Allah kepada yang masih berterusan melakukan maksiat seumpama ini, kemungkaran seumpama ini. Berhenti, supaya berhenti. Sebab apa? Tidak mustahil. Kalaulah, sebab itu bahayanya apabila kemungkaran tersembunyi dan rasa selamat, buat lagi, tak dibuka, tak dibongkar, selamat, terus buat. Allahu Akbar. Sepatutnya bila nampak ada orang-orang yang akhirnya terbuka aib yang ditutup itu, kemungkaran yang ditutup itu, patutnya akan rasa ketakutan. Ui, takut aku kena tinggal, aku kena stop ni. Ui, zaman sekarang tak boleh. Oi, sekarang ni kena hati-hati. Sekarang ni orang dah mula berani. Sekarang orang dah ni. Itu
Subhanallah. Saya kan, kalau contohlah, kalau tengok siapa-siapa yang kena tangkap SPRM, contoh siapa-siapalah yang kena dengan SPRM, apa yang berlaku pada saya ialah terus ni tanya betul-betul accountant, terus ni tanya accountant yang menguruskan NGO, yang menguruskan yayasan, kamu buat betul-betul tak catatan keluar masuk duit? Memang tim dah faham dah, kalau ada je satu benda yang media sosial keburukan yang berlaku. Kenapa live ended of the device? Tolong jap bang, berhenti terus. Sorry di TikTok kena buka cepat kan, kena buka balik cepat. Macam hari tu kalau dia off, tapi tak tahulah ni boleh sambung ke tak. Ha? Macam tu je ended. Ada orang end ke? Ada tim end ke? Okey, kita pun tak tahu kenapa tiba-tiba end je. Maksudnya tuan-puan sekalian, mohon maaf ya, kita sebut macam ni bukan kita nak cakap pasal orang ni. Apa yang saya sebut ni, tuan-puan sekalian, jangan cut, tolonglah jangan cut yang salah. Jangan cut ujung bahagian nak lepas tu viral. Saya bermula dengan muhasabah diri tadi. Apa pesanan sahabat Nabi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Barang siapa yang menghisab dirinya saat hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ringan hisabnya di akhirat kelak. Tapi siapa yang kurang menghisab dirinya, maka beratlah hisabnya di akhirat kelak. Membawa maksud, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku sekeliling kita yang Allah perlihatkan di media sosial, sebab banyak media sosial hari ni, sebab kita kurang interaksi secara fizikal dengan manusia keliling, dengan jiran pun kurang, berita dah tak baca, jadi banyak media sosial. Bila kita nampak sesuatu keburukan, kita terus muhasabah diri. Kita memang akan rasa, memang sama ada kita tengok, kita doakan untuk orang tu, kita mungkin bercakap dengan pasangan, dahsyatnya macam ni, gini. Okey, tapi jangan lama sangat. Terkejut, lepas tu kita rasa macam, ya Allah, Allahu Akbar, kenapa macam ni? Macam tu lah. Boleh, tak ada masalah. Itu respon yang normal lah bila sesuatu benda yang kita tak jangka berlaku. Tapi, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, yang lebih baik adalah terus muhasabah diri. Ya Allah bang, Allahu Akbar, moga Allah lindungilah kita daripada dan anak-anak cucu kita. Ya Allah, kita bimbang takut kita buat kesalahan yang sama. SPI datang cek, rupanya tak telus keluar masuk duit orang ramai ni, rupanya tak settle ni kan. Oi, bahaya ni. Sekarang ni zamannya siapa-siapa pun boleh korek. Orang boleh buat aduan atas niat yang benar ataupun atas niat hasad dengki. Orang boleh buat aduan palsu contohnya kan. Ada yang tak puas hati berkenaan dengan gerak kerja NGO ke, yayasan ke, apa ke. Oh, saya bila tengok ada baby tu macam terus fikir, bukan fikir ni, fikir diri sendiri, bukan fikir diri sendiri, maksudnya terus muhasabah lah. Macam mana ni macam tu kan. Jadi subhanallah, bila tengok orang mengumpat di media sosial, lepas tu terus fikir, ya Allah, aku pun mengumpat juga kan. Kadang rasa macam okey je bercakap dengan suami, tapi sebenarnya ada unsur-unsur mengumpat juga kan. Rasa macam bincang tapi ngumpat, sebab hujung daripada cakap-cakap dengan suami tu tak ada conclusion yang kukuh pun nak kata perbincangan yang baik ataupun itu mengumpat. Macam tu. Fikir-fikir balik, macam bila cakap dengan suami tu pasal individu yang tular ni, rasa macam perasaan tu macam seronok ke, muhasabah ke, macam tu kan, tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita tengok orang mengumpat, kita pun fikir diri, ya Allah, aku pun masih lagi tak lagi daripada dosa-dosa mengumpat ni dosa besar kan. Solat jaga, aurat jaga, tapi mengumpat tak boleh tinggal. Terus muhasabah diri, tuan-puan sekalian. Maksud, bukan saya nak kata saya bagus, saya nak bagi tahu itulah yang perlu ada dalam diri kita. Refleksi apabila kita melihat sesuatu keburukan ataupun kebaikan. Bila kebaikan, kita tengok orang buat baik, kita kata, ya Allah bang, baiknya orang tu, kita jauh daripada dia.
Ya Allah, alimnya, oh kita jauh. Ya Allah, kuatnya dia beribadah, jauhnya kita. Subhanallah. Orang yang begini, dia sentiasa dalam rada sedar diri. Sentiasa dalam rada berhati-hati. Tuan-puan, nampak tak? Masya Allah, bila nampak orang buat baik, muhasabah diri. Bila nampak kejahatan, muhasabah diri. Masya Allah, itu pesanan sahabat Nabi. Hasibu anfusakum, hisab diri kamu. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Siapa yang banyak menghisap dirinya saat hidup, maka akan ringan hisapnya di akhirat. Ringan hisapnya dalam kubur. Siapa yang tak menghisap dirinya, duk sibuk hisap orang lain saja, maka beratlah hisapnya dalam kubur dan di mahsyar kelak. Okey, dapat sesuatu, insya-Allah. Itu ilmu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak sambung hadis ni. Subhanallah. Baiklah, daripada Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Siapa nama sahabat yang bertanya pada Nabi ni? Siapakah dia? Abu Zar Jundub bin Junadah. Boleh tuliskan. Apa soalan dia? Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan manakah yang paling afdal? Amalan manakah yang paling utama? Subhanallah. Beliau menjawab. Siapa menjawab? Nabi SAW menjawab. Alhamdulillah, makin naik juga ni, makin meningkat ni kan. 5, 6, 7, 8, 8.5k yang hadir sama ni. Tadi tu jangan salah faham, kita nak cakap berkenaan muhasabah diri kan. Tapi kalau orang cut pada part yang boleh timbul kontroversi, tu yang jadi kontroversi. Saya harap berhentilah buat macam tu, tak ada manfaat untuk ummah. Berat nanti nak menjawab time dihisap tu. Okey, tuan-puan sekalian, beliau menjawab. Siapa yang jawab? Nabi. Nabi menjawab kepada persoalan Abu Zar Jundub bin Junadah yang bertanya, apakah amalan yang paling afdal? Tuan-puan sekalian, bila ada sahabat Nabi tanya soalan ni, dia mewakili kita. Tuan-puan nak tahu tak apa amalan paling afdal? Yang Nabi akan jelaskan. Dan ini penjelasan Nabi, dan penjelasan Nabi paling benar. Maksudnya, bila Nabi jelaskan sesuatu, ia adalah kebenaran yang datang daripada Allah dan ia pasti ditunaikan, kerana tidak ada janji yang lebih ditepati melainkan janji Allah dan Rasulnya, yang tidak ada lemah sedikit pun untuk menunaikannya. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik. Yang pertama, Nabi menjawab tingkatan amalan. Kita sebut tadi amalan tu banyak, ribu-ribu amalan baik. Tetapi soalannya adalah, apakah amalan yang terbaik, yang paling afdal? Lalu Nabi menjawab, iman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamanya. Iman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamanya, agama Allah. Tulis, itu yang pertama yang Nabi jelaskan. Amalan yang paling afdal. Yang pertama, iman dan jihad membela agama Allah. Tuan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut iman, apa itu iman? Okey, yang paling masyhur definisi iman ialah at-tasdiqu bil qalbi, apa yang diyakini pada hati. Wal iqraru bil lisan, apa yang disebut pada lisan. Wal amalu bil jawari, dan beramal dengan tubuh badan. Dan beramal dengan anggota badan. Muslimin muslimat, itu adalah definisi iman yang paling masyhur. Bila kita merujuk kitab-kitab, apakah maksud iman? Al-imanu al-iqraru bil lisan, apa yang disebut pada lisan. Contoh, saya beriman bahawasanya solat itu wajib. Maksud iman, saya percaya dan saya yakin bahawasanya solat itu wajib. Okey. Wa at-tasdiqu bil qalbi. Okey, sebut pada lidah. Tasdiqu bil qalbi, memang yakin dengan hati solat tu memang wajib. Percaya tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Saya percaya peristiwa itu benar-benar berlaku. Wahyu Allah untuk berikan satu amalan yang paling hebat. Kalau amalan lain, puasa, sedekah, haji, semua melalui perantaraan malaikat Jibril, Allah turunkan wahyu. Malaikat Jibril sampai kepada Nabi. Sampai detail-detail ibadah tu macam mana nak buat, malaikat Jibril bagi tahu Nabi. Namun ketika Nabi nak mendapat wahyu salat, Allah jemput dalam perjalanan yang sangat hebat, Isra'
perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Nabawi. Mi'raj, perjalanan daripada Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, minta maaf, daripada Masjidil Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha, ke Arash. Allahu Akbar. Untuk menerima wahyu salat. Wahyu lain melalui perantaraan Jibril. Untuk salat, perantaraan siapa? Direct daripada Allah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Direct daripada Allah kepada Nabi, menunjukkan solat ada keistimewaan yang tersendiri berbanding ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu bila bab solat, muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, farqun bainal kufri wal iman as-salah. Ada kaitan ni dengan apa yang Nabi terangkan. Farqun bainal kufri wal iman as-salah. Nabi sebut farqun, yang membezakan antara kafir, antara kufur dengan iman adalah solat. Ketika kamu solat, maka kamu beriman. Kalau kamu tinggalkan solat, maka kamu sebenarnya sudah pun kufur. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan, siapa yang tinggalkan solat sengaja, bukan sebab diugut, bukan sebab sakit, bukan sebab dia ada masalah gangguan mental sampai dia tak solat, subhanallah, sengaja tinggalkan solat, sebab malas, sebab apa sajalah tuan-puan sekalian, ataupun kita kata dia tak dapat hidayah. Sebenarnya solat, hidayah ni petunjuk. Aku belum dapat hidayah lagi, nanti aku solat lah, kau nak solat, kau solat lah, aku belum dapat hidayah. Golongan ni pun tak terlepas. Sebab bila kita tanya, kamu solat tu, kamu tahu tak wajib? Aku tahulah wajib, tapi kau jangan nak paksa, nanti aku ikhlas baru aku solat. Aku tahulah wajib. Selama mana dia tahu solat itu wajib. Kalau dia kata tak wajib, itu lagi bahayalah, itu jelaslah boleh jatuh murtad. Kalau dia sebut solat tu tak wajib, solat tu tujuannya untuk ingat Allah, aku ni tak solat pun ingat Allah, jadi aku ni dah tak perlu dah solat tu, aku dah peringkat yang tak solat pun ingat Allah. Lepas tu dia pandai pula berhujah firman Allah. Kan Allah berfirman, aqimis solah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Lepas tu dia kata tujuan solat untuk ingat Allah. Jadi kalau dah capai, dah boleh ingat Allah tanpa solat, tak wajib solat. Ini boleh jatuh murtad. Tapi bagi orang yang tak solat, seminggu tak solat, kita tanya, kamu ni macam mana ni? Tak solat-solat ni. Kamu tahu tak solat itu wajib? Kamu percaya tak? Aku percaya, tapi malas. Dia belum murtad lagi pada sebahagian ulama. Sebab perbuatan dia memang tinggal solat, tapi kepercayaan dia masih menyatakan solat itu wajib. Bahaya. Apa yang diperkatakan, kalau menafikan satu kewajipan, boleh jatuh murtad, boleh terbatal syahadah dia, kena ulang balik, kena perbarui syahadah. Tuan-puan muslimin muslimat mati Allah sekalian. Tapi bila Nabi sebut farqun baina kufri wal iman, pembeza antara kufur dan iman, as-salah, solat. Jadi sebagian ulama kata orang yang sengaja meninggalkan solat atas alasan apa pun, yang penting dia tahu solat itu wajib. Subhanallah, alasan mak ayah tak ajar dia solat, mak ayah yang salah. Dia dah umur 20 dah, masih salahkan mak ayah, padahal dia ada akal. Atas sebab apa pun muslimin muslimat, sebagian ulama mengatakan bahawasanya dia perlu mengucap syahadah balik, dia perlu perbaharui balik syahadah, dia perlu perbaharui iman. Sebab kalau dia mati, dibimbangi mati dalam kufur. Kalau mati dibimbangi mati dalam kufur. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada beratnya dosa dan apakah hukuman, sebab itu hukuman meninggalkan solat dengan sengaja, sebahagian ulama mengatakan kena hukuman hudud, sebahagiannya ta'zir. Maksudnya pemimpin yang beriman boleh mengenakan, boleh menjatuhkan hukuman di mahkamah untuk jenayah syariah bagi mereka yang meninggalkan solat. Yang kita ada mungkin solat Jumaat lah, tangkapan dan sebagainya dibuat, sengaja tak tinggal solat Jumaat. Tapi untuk solat fardu sangat susah lah nak buat. Sebab apa? Perkara yang tak nampak. Kalau kata semayang tak semayang, rupanya duduk dalam bilik, dia duduk diam sambil tengok phone, lepas tu keluar, mak tanya semayang tak, dia jawab semayang, padahal tak semayang. Subhanallah. Okey tuan-puan sekalian, jadi apa kita pergi pada definisi iman tadi. Apa itu iman?
Iman iaitu al-iqraru at-tasdiqu bil qalbi. Apa yang membenarkan di dalam hati. Hati itu membenarkan dan percaya bahawa solat itu wajib. Al-iqraru bil lisan, apa yang disebut pada lisan pun, ya solat itu wajib. Wal amalu bil jawarih, dan perbuatan dan amalan dengan tubuh badan. Membawa maksud, tak cukup dengan hati je beriman solat itu wajib. Lidah sebut solat itu wajib. Mesti dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itu ada satu kalimah, ada satu riwayat menyebutkan laisal imanu bitamanni walakin ma wuqira fi qalbi wa saddaqa wa amaluhu. Apa maksudnya? Laisal iman bitamanni, bukanlah iman apabila kamu hanya omongan kosong. Tamanni itu angan-angan, berangan ataupun cakap kosong. Laisal imanu bitamanni walakin ma wuqira fi qalbi, tetapi apa yang diyakini di dalam hati. Walakin ma wuqira fi qalbi wa saddaqahu amaluhu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatanlah yang akan membuktikan sebagai satu burhanun, bukti bahawasanya dia tu beriman atau tidak. Sebab itu kita tak boleh cakap kan yang penting hati, tak. Bila definisi iman, jawarih ni anggota badan, mata, hidung, mulut, tangan, al-jawarih, kaki, semua al-jawarih. Barulah komplit iman itu apabila dibuktikan dengan perbuatan. Ramai mana yang kata, ya saya beriman, saya percaya tutup aurat itu wajib, tapi dia belum tutup, bermaksud dia belum komplit iman dia. Sebab iman yang sempurna itu apabila dia dibuktikan dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Muslimin muslimat, sebab itu kena seiring, dalam dengan luar kena seiring. Ada yang tanya, Ustazah, kalau luar baik tapi dalam tak baik? Ya, masih belum sempurna. Sebab itu kita sebut perkataan seiring, dalam dengan luar sama. Kalau luar baik, dalam buruk pun tak sempurna. Subhanallah. Jangan tanyalah soalan, mana lebih baik Ustazah? Dalam buruk, luar baik, ataupun luar baik, dalam buruk? Kita akan jawab, dua-dua tidak baik. Subhanallah. Sebab jelas Nabi sebut kan tentang definisi iman, mesti melibatkan perbuatan. Masya Allah. Contohnya kan, tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis Nabi yang menjelaskan tentang hadis Nabi ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Masya Allah. Apa dia tuan-puan sekalian maksud hadis ni? Sesungguhnya Allah tidak melihat, Allah tidak pandang, Allah tidak lihat, Allah tak pandang. Apa yang Allah tak pandang? Ila suwarikum, kepada rupa paras kamu, wa ajsadikum, kepada jasad kamu, wa amwalikum, kepada harta benda kamu. Allah tak pandang. Yang manusia pandang ni, muka sekian-sekian kan, sampai habis sekian-sekian, obses sangat dengan penampilan. Tak ada masalah kita jaga penampilan, memang dituntut, tapi jangan sampai obses. Makan benda-benda yang boleh rosakkan buah pinggang sebab nak putih, nak itu, nak ini, buat itu, buat ini. Itu obses tu, sampai tidak amanah pada Allah untuk jaga tubuh badan kan. Buat surgery, kosmetik, buat pembedahan plastik yang haram, pakai produk yang bercampur dengan sesuatu yang syubhah. Apa sajalah tuan-puan sekalian, umum ya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah tidak pandang rupa paras, Allah tidak pandang harta, sebab semua itu daripada Allah. Allah tidak pandang sedikit pun kan. Manusia mencari glamour dengan dua sebab, dengan tiga paling utama. Dengan harta, ditunjuk-tunjuk. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini yang kita bimbang, dan sebenarnya mohon maaf ya, memberi motivasi dengan menunjuk-nunjuk kekayaan, dengan menunjuk-nunjuk apa yang ada, adalah satu bentuk motivasi yang memualkan. Tak maaf ya, ayat tu macam kasar kan. Macam itulah. Berhentilah menggunakan kaedah motivasi bila kita sebut motivasi apa ya, sekadar nak memberi inspirasi, motivasi. Tunjuk. Ada orang dia tak niat menunjuk, dia tak tunjuk, cuma dia ambil gambar nampak sikit. Tapi menunjuk ni berbeza tuan-puan sekalian. Menunjuk ni berbeza. Sekadar nak bagi inspirasi,
untuk sekian-sekian. Kita boleh nampak ada orang yang betul-betul berinspirasi beza. Ada orang nampak jelas unsur-unsur menunjuk. Ini sangat bahaya bila dinormalisasikan. Dinormalisasikan. Subhanallah. Sebab nak sentuh benda tu panjang. Cuma berhati-hatilah dalam menormalisasikan. Tunjuk semua. Berpada-padalah. Mungkin betul nak bagi inspirasi tapi bersederhana dan berpada-pada. Jangan sampai ada orang rasa terhina. Jangan sampai ada orang rasa terhina, rasa kekurangan, rasa seolahnya tuan-puan sekalian, bahagia tu pada kaya. Bahagia itu pada rupa. Bahagia itu pada kuasa. Akhirnya manusia jadi obses, menumpukan pemikiran, dan apabila kejayaan itu diberikan definisi, inilah kejayaan. Kereta berderet, inilah kejayaan. Rumah agam yang begitu besar. Tak ada masalah nak memiliki semua tu. Tidak ada larangan. Tetapi jangan sampai kita menjadikan manusia lain obses untuk mencapai sehingga kan tidak seimbang dunia dan akhirat. Okey, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Mohon maaf ya, saya sebut apa tadi? Berkenaan dengan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa amwalikum. Allah tidak pandang harta benda. Sebab Allah dah sebut, hadis Nabi sebut, sesungguhnya dunia ini seluruhnya, bukan harta seseorang yang kaya raya saja, seluruh isi dunia ini firman Allah ya, tidak sampai seberat sebelah sayap nyamuk. Tuan-puan pernah tengok sayap nyamuk? Tak. Kita akan nampak kalau nyamuk terbang, kita nampak nyamuk je. Sayap dia terlalu nipis. Kalau lalat boleh nampak sayap dia tebal sikit. Tapi bila Allah bagi perumpamaan dunia dan isinya tidak sampai seberat sebelah sayap nyamuk. Dunia dan isinya, kekayaan yang dikejar-kejar, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Walakinnallaha yanzuru, tetapi Allah pandang. Apa yang Allah pandang tuan-puan sekalian? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kamu dan kepada amalan perbuatan kamu. Ya Allah pandang hati dan amalan, kena seiring. Bagaimana hati kamu baik, yang keluar pada lidah juga baik. Sebagaimana dalam hati itu taat, di luar juga taat. Sebagaimana di dalam hati itu mengiyakan bahawasanya wujudnya malaikat mencatat amal, maka perbuatan membuktikan kita percaya bahawa malaikat itu ada. Subhanallah. Akidah, yakin bahawa malaikat itu ada. Malaikat itu wujud. Malaikat catat, rakib dan atid itu ada. So, perbuatan dia, apa bukti perbuatan? Dia jaga diri dia walaupun seorang diri. Seorang diri dalam bilik tengah malam, tak ada siapa yang tengok, pintu pun kunci, dia boleh buat maksiat seorang-seorang. Dia boleh buka perkara-perkara yang memenuhi hawa nafsu. Video lucah ke apa ke, mak ayah saya sebut macam tu. Tapi kerana dia beriman, dia percaya bahawa ada malaikat kiri kanan yang sedang memerhati dan mencatat. Lalu dengan kekuatan tersebut, dia stop, lepas tu dia tidur. Dia stop ataupun dia buatlah benda-benda yang lain yang boleh memberhentikan. Hari ini, ramai remaja yang membuat pengakuan daripada, bukan hari ini je, masa saya ceramah-ceramah kursus kahwin, saya ceramah di sekolah. Dulu saya aktif ceramah di sekolah. Hari-hari turun sekolah. Masa awal-awal ceramah dulu, 6 tahun, 7 tahun lepas. Bila saya buat soal selidik tanpa nama ya, ada ramai remaja sekolah menengah terlibat dengan gejala onani. Terlibat dengan masturbation ni, istimta' ni. Terlibat macam mana? Maksudnya sampai peringkat ketagihan, tuan-puan sekalian. Ketagihan. Remaja-remaja ni sampai peringkat ketagihan. Stres, mereka stres. Sebab bila dah ketagihan, mereka hilang kawalan diri. Bila ketagihan, otak bahagian depan mengecut. Otak BSC bahagian depan ni mengecut. Bila dah sampai peringkat ketagihan, hormon dopamin dikeluarkan daripada bahagian otak belakang, dia akan keluar. Mula-mula rasa syok, seronok, layan. Ini bukan ketagihan pornografi saja, apa-apa bentuk ketagihan yang salah. Mula-mula dia bagi rasa tenang, rasa seronok, rasa best. Tapi apabila hormon dopamin ini terlalu banyak masuk ke otak bahagian depan,
Otak bahagian depan mengecut. Apa fungsi otak bahagian depan? Yang membezakan otak manusia dengan binatang adalah otak bahagian depan. Binatang tidak ada otak bahagian depan yang berfungsi untuk memberi rasa bersalah bila buat salah, menimbang perbuatan baik dan buruk, rasa berdosa bila buat dosa. Kenapa hari ini ramai remaja, anak-anak muda, anak-anak dewasa, tua-tua, bangka dan sebagainya buat dosa tak rasa berdosa, maki hamun, kecam tak rasa berdosa, tak rasa perbuatan itu dosa. Tolak terus pesanan-pesanan amaran Nabi kan tentang bab jaga lidah berkenaan dengan ni, tolak terus, dah tak rasa apa. Tuan-puan sekalian, kerosakan otak bahagian depan. Kita kadang obses dengan apa? Kita jadi ketagih phone, ketagih tengok video. Ketagih-ketagih ni dia akan beri rasa seronok, sebab itu akan sampai pada ketagih. Ketagih K-pop ke apa ke, ketagih benda, semua benda bila sampai peringkat obses, peringkat ketagih, dia akan beri efek yang buruk pada otak depan. Dan antara ketagihan yang dahsyat yang daripada kajian saintis, ketagihan pornografi. Sebab ketagihan tengok, contoh tengok video-video sampai sejam 2 jam, dia tak pergi kepada rangsangan yang lebih dalam. Tapi bila tengok pornografi, dia akan pergi kepada rangsangan seksual. Dia akan melibatkan sistem reproduktif. Dia akan melibatkan organ-organ yang lebih dalam. Melibatkan bahagian sistem reproduktif lah. Kan sistem melibatkan hormon-hormon wanita, hormon lelaki sedang dirembeskan. Kan syahwat naik, semua itu. Sebab itu kajian mengkaji kesan ketagihan pornografi pada otak lebih dahsyat. Berlaku kerosakan, 3 kerosakan pada otak. Bila seseorang itu berlaku ketagihan pornografi, berlaku 3 kerosakan pada otak dibandingkan jika otak itu berlaku gegaran yang kuat disebabkan contohnya aksiden, lepas tu terhantuk kuat. Dia akan berlaku kerosakan baik 1 ataupun 2. Tetapi kesan kerosakan melihat pornografi kepada otak boleh berlaku pada 3. Bahkan ada kajian sains menyatakan kesan ketagihan pornografi lebih dahsyat daripada ketagihan dadah. Dadah dibagi rosak juga ada otak tertentu. Sebab kan bila ambil dadah tu, dia jadi lalok. Lalok tu jadi macam hilang kawalan, tak berfungsi otak. Otak rasa macam tak fikirlah. Kalau sebelum tu ada masalah, ambil dadah, masalah tu langsung tak fikir. Dia jadi lalok, dia jadi happy, jadi seronok. Lupa terus masalah tu. Macam tu lah. Tetapi dia sebenarnya dia menumpulkan ataupun dia bagi efek pada otak supaya otak tu tak berfungsi untuk berfikir. Adalah tu. Tetapi kesan pornografi, melihat benda lucah, rangsangan itu dia pergi lebih deep, lebih dalam, sehinggalah sekiranya melakukan onani. Apa itu onani? Ada lagi lebih kurang 8,000 lebih ni. Apa itu onani? Melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Bukan zina. Zina ada pasangan. Gay ada pasangan. Homoseksual ada pasangan. Tapi melepaskan air mani dengan tangan sendiri seorang-seorang. Hari ini banyak remaja yang terlibat. Mula-mula tengok video-video yang separuh lucah. Video muzik, K-pop separuh lucah. Apa lagi yang kita tengok di media sosial? Banyak sangat video-video seksi. Bagi remaja yang baru meningkat dewasa, hormon ni tengah galak ni. Subhanallah. Masa apa ni kita sebut apa ya? Bukan nak kata galak macam mana ya. Maksudnya ini adalah waktu kritikal. Kritikal sangat ni. Nak belajar, nak rasa, baru feel benda ni. Kan sensitif. Saya nak sebut sensitif. Lepas tu dirangsang dengan filem-filem. Kalau di Netflix tu, filem tak ada. Kalau Netflix, sekarang ni, ini sangat bahaya ibu ayah kalau kat rumah ada Netflix. Sebab filem-filem yang ditayangkan, drama-drama besi ditayangkan, mula-mula dia okey. Siasatan. Drama ni siasatan. Okey. Lepas tu dia punya ni pun 16. Maksudnya sesuai ditonton walaupun untuk orang-orang di bawah umur. Kanak-kanak bawah umur. Mula-mula okey. Masuk yang ke-10, dah masuk dah unsur. Lesbian ada, gay ada, seksual, berlainan jantina secara tanpa tapis. Dahsyat, sangat dahsyat. Tanpa tapis. Tak ada sensor-sensor dah. Mula tengok yang tu. Kan? Lepas tu sensitif, rangsangan mula ada. Sehingga peringkat nak tengok lebih sampai peringkat nak tengok tanpa pakai apa-apa. Ini adalah cabaran dan ujian
yang real berlaku pada hari ini yang akan dihadapi oleh anak-anak kita kalau ibu bapa tak bersama dengan anak untuk hadapi fitnah akhir zaman ini. Kesian anak-anak kita menjadi mangsa media sosial. Kita tak boleh marah anak-anak bila dia dah terlanjur melakukan dosa sampai peringkat onani. Kamu tak boleh kawal diri kamu ke? Kita marah kan? Tak, kamu tak boleh fikir ni salah ni. Fikir balik siapa yang mula beri kepada mereka anak-anak ni gadget. Kemudian fikir balik, adakah kita bersama dengan anak untuk mereka menguruskan media sosial? Cek tak? Pesan selalu tak? Kan? Bagi tahu tak ini boleh, ini tak boleh? Adakah kita nak serah kamu, okey Umi bagi telefon ni, nanti kamu pandai-pandailah mana yang tak elok jangan tengok. Tengok yang elok-elok saja. Pesanan tu tak cukup. Memang tak cukup. Tuan-puan pernah dengar kibus Encik Suami. Satu penempatan Israel Yahudi Israel ya. Boleh tak Encik tolong cari kibus? Kibus ni muslimin-muslimat, satu perkampungan Yahudi yang telah dibina daripada tahun 18 something. Tak siap saya lah 18 something atau lebih awal ataupun lewat sikit. Satu perkampungan yang holistik, yang ada sistem ekosistem yang sempurna. Semua sistem ekonomi, pendidikan semua ada dalam tu. Pertanian, peternakan, perikanan, sistem ekonomi kilang-kilang kecil-kecil, sekolah daripada kecil sampai ke universiti. Perkampungan ini ada di seluruh serata dunia, tapi banyak di Israel lah. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan ialah mereka jaga betul-betul ekosistem, terutamanya bab generasi mereka. Sebab itu, anak-anak Yahudi Israel adalah anak-anak yang sangat mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dan saya dengar sendiri daripada pengalaman orang yang pernah pergi, orang Islam kita, dan dia ada prinsipal kepada sebuah sekolah ternama di Indonesia. Bagaimana dia pernah masuk ke kibus ni, memang boleh masuk. Kemudian dia pergi ke satu sekolah, lepas tu bertemu dengan seorang, saya nak cerita apa yang mereka buat kawalan kepada anak-anak Yahudi. Di dalam perkampungan itu, akses kepada internet tak dilarang, tak boleh. Anak-anak mereka walaupun dah remaja tidak dibenarkan akses kepada internet. Tapi saya nak baca sikit sejarah. Ada sejarah kibus. Dia ada gambar-gambar lama, gambar hitam putih. Tak apa, Encik cari dulu sejarah kibus. Ada? Okey. Kibus adalah sebuah komuniti Israel atau komunitas yang sengaja dibentuk. Yang pertama didirikan imigrasi Yahudi di Palestin pada tahun 1909. Okey, bukan 18. 1909 kibus pertama dibentuk. Meskipun mengalami banyak transformasi selama bertahun-tahun dan anggota yang tidak pernah menyumbang lebih daripada 7% populasi Israel, kibus tetap memiliki makna budaya yang sangat besar. Kibus pertama di Genia didirikan oleh Joseph Baratz dan 11 anggota lainnya. Sekian-sekian. Kalau tengok kepada gambar-gambar, okey, Encik Suami boleh tak cari? Ini macam ni sangat. Dia ada yang Wikipedia ke apa yang ada gambar-gambar semua. Tuan-puan sekalian, bila kita kan nak buat hijrah village tu kan, perkampungan Al-Hijrah tu kan. Ramai juga yang kata, Ustazah, Yahudi dah buat lama dah perkampungan Al-Hijrah ni. Perkampungan Al-Hijrah pula. Dah buat lama sebuah komuniti perkampungan yang holistik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tahu tak mereka buat macam mana? Bila anak-anak mereka yang perlu buat sesuatu, kerja-kerja homework yang memerlukan akses kepada internet, mereka perlu pergi ke center. Yang mana di center itu dikawal dan dilihat. Ada orang yang melihat anak ni layari apa. Maksudnya di rumah, untuk masing-masing mereka dikawal tidak boleh akses kepada internet. Mereka buat internet kan, semua benda lah, gadget-gadget ni kita tahu pakar-pakar semua adalah intelijen daripada mereka, bijak pandai mereka, kepakaran tu ada pada mereka kan. Lepas tu mereka bergerak ni sangat sistematik lah tuan-puan sekalian. Lepas tu tapi mereka buat semua aplikasi itu ini apa untuk merosakkan manusia selain daripada bangsa Yahudi. Bukan hanya nak attack orang Islam, tetapi selain pada bangsa dia, semua jadi bangsa yang mundur,
hidup dalam kemarahan macam hari ini. Bila selalu dengan media sosial, hidup penuh dengan kebencian, bergaduh sana sini, berpecah belah, macam-macam tuan-puan sekalian. Suami isteri boleh bergaduh kerana media sosial, suami boleh curang kerana bermula pada media sosial, isteri pun boleh curang, anak-anak boleh buat maksiat bermula pada media sosial. Media sosial menjadi punca kepada banyaknya kerosakan. Mungkin ada orang kata, oh saya okey, saya tak ada apa. Mungkin umur dia dah 40-50. Bayangkan anak kita yang sekarang baru belasan tahun. Kalau kita tidak betul-betul bersama dengan mereka, Israel, Yahudi, dia kawal betul-betul media sosial anak mereka. Akses internet. Tuan-puan dimata Allah. Kita kena baca, kita kena kaji, kita kena tengok bagaimana kibus ini diuruskan. Mereka bentuk komuniti tak besar tapi mereka kawal betul-betul. Lahir daripada ni, saya nak cerita satu kisah benar ni. Ada Al-Quran depan saya ni. Saya tak perlu reka-reka benda ni, Allah akan tanya saya. Dia prinsipal kepada sebuah sekolah yang dah usia ratus tahun di Indonesia. Dia seorang doktor. Kata dia pernah pergi, kemudian dia masuk ke sebuah sekolah belajar pelajar Israel yang baru darjah. Mungkin anak Israel tu dah jam 4 kot. Yang 4 jam 5, lebih kurang macam tu. Saya tak ingat exactly. Lepas tu budak ni pun tanya, kamu daripada mana? Dia dibenarkan masuk ke sampai peringkat sekolah sebab dia juga prinsipal. Dia adalah pengetua dan dia pergi buat lawatan. Sebenarnya kalau kita nak pergi lawatan ke Israel boleh. Ada cara-caranya. Nak pergi tengok suasana kibus, bagaimana mereka beroperasi contoh ya. Itu di antara sebab kekuatan mereka lahir selalu cindik, pandai, pakar-pakar. Lepas tu kan, budak ni pun tanya dia. Budak ni, pelajar Israel ni tanya, kamu daripada mana? Saya pada Indonesia. Indonesia bahagian mana? Ini bukan sekolah menengah, sekolah rendah yang tanya ni. Dia pun sebutlah, saya di Padang Jawa. Contoh macam tu lah kan, saya di Padang Jawa. Okey, di Padang Jawa di mana? Boleh tahu spesifik? Lepas tu, pengetua ni pun jawab. Dia pun kata, okey, kawasan kamu tu dataran tinggi. Sistem ekonomi yang paling bagus di situ adalah tanaman pokok sekian-sekian. Satu hari nanti, saya akan menguasai tempat kamu. Oh, dia punya terkejut prinsipal ni. What? Yes, satu hari nanti kami akan menguasai sisi ekonomi di tempat kamu. Macam tu sebab dia budak kan, dia jawab direct. Dia dilatih begitu. Rupanya, setiap anak-anak ni, mereka ni memang kenal mana negara umat Islam yang kuat, mana negara umat Islam sekian. Mereka kaji betul-betul. Sini sekian-sekian. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Banyak tanah umat Islam, contohnya kalau dijual dengan orang tempatan, 1 ekar 10,000. Tapi bila orang luar yang beli, boleh tutup lah kot encik, sejuk. Bila orang luar yang beli, dan tak tahu sebenarnya orang luar, nampak macam orang biasa tapi tak tahu di sebalik fund itu daripada mana, kan? Dibeli. Yang kalau orang tempatan jual pada orang tempatan 10,000, tapi jual pada orang luar 50,000. Agak-agak nak jual pada siapa? Akhirnya banyak tanah-tanah, kan? Kekuatan ekonomi umat Islam dibeli sikit demi sikit oleh musuh Islam tanpa sedar. Siapakah di belakangnya? Tuan-puan di mata Allah sekalian, sama juga banyak sistem politik negara-negara umat Islam dikontrol daripada tangan-tangan luar, melalui pihak-pihak yang kita sendiri pun tak tahu. Sebenarnya belakang dia ni siapa? Belakang dia ni siapa? Dia dapat fund daripada mana? Minta maaf lah ya, saya nak cakap sikit tu je. Tetapi mereka ini musuh Islam masuk daripada semua. Politik sebab boleh menguasai negara, ekonomi boleh menguasai negara, sistem sosial macam-macam. Ini bukan kata nak sengaja-sengaja nak timbul kontroversi ni. Tuan-puan bacalah. Ilmu ni ada di mana-mana. Kajian-kajian seumpama ini dah lama ditulis. Kita kena banyak membaca dan mendengar. Kesimpulannya apa? Buatlah persiapan. Persiapan apa? Yang kita duk baca pagi-pagi tu. 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Keselamatan daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Yang seolahnya kita tak boleh nak kawal dah. Yang kita perlu ada adalah benteng pertahanan yang perlu ada kepada diri dan anak-anak. Bagaimana Allah akan lindungi kita? InsyaAllah Allah berikan kita pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu. Tuan-puan di mata Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Prinsipal tu terkejut. Tahu tak apa yang dia buat? Bila dia balik, dia ubah. Selama ini dia tak letak bendera Israel dalam kawasan sekolah. Sebab itu yang saya tahu, sebab dalam tu ada. Dia kata, Ustazah, sekarang saya perkenalkan pada anak-anak,
Masa ni saya pergi lawatan ke sekolah yang hebat ni. Kita sekarang saya perkenalkan kepada anak-anak di sekolah ini, ni Indonesia ni ya, bendera-bendera negara-negara bukan Islam yang belum lagi tersebar agama. Saya nak anak-anak daripada sekolah ini lahir, mereka kenal negara mana yang mereka perlu pergi. Banyak lagi negara yang belum ditembusi, umat Islam sangat-sangat sedikit. 1% pun tak sampai. Jadi, kalaulah ramai orang Islam hari ini nak anak-anak mereka pergi ke negara-negara umat Islam umpama seperti Jordan, Mesir, sekian-sekian. Tetapi anak-anak kami ini, kami akan hantar ke negara-negara yang sangat minoriti Islam sebagai ejen penyebar agama Islam. Kesan daripada dia tengok bagaimana cara Yahudi Israel bentuk anak daripada kecil, dalam pemikiran mereka ialah untuk menguasai tanah-tanah, ekonomi dan sebagainya negara-negara umat Islam. Maka prinsipal ini balik, dia terus ubah. Sebab apa saya tengok, kenapa banyak bendera-bendera negara bukan Islam? Adakah mereka agungkan negara itu? Rupanya bila saya tanya, barulah dia jawab daripada kesan lawatan tersebut, anak-anak di situ dikenalkan dengan negara ini, Islamnya sikit, kekuatan ekonomi sekian, cara kamu nak budaya masyarakat negara ini begini-begini, caranya macam ni, langkah dakwah kamu kalau pergi ke sana, first kamu kena buat apa, sekian-sekian. Dan memang benar anak-anak daripada sekolah tersebut di Indonesia, saya tak sebutkan nama ni, dihantar mereka pergi belajar, menuntut ilmu, menyambung pengajian di negara-negara yang minoriti. Mereka belajar bahasa di sana, mereka cuba mastatin di sana dan cari kerja di sana dan menjadi ejen dakwah yang menyampaikan Islam. Adakah kita mampu menjadikan anak kita begitu, tuan-puan sekalian? Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi memang akan ada gerombolan yang kita sebut dalam hadis Nabi ni. Nabi sebut apa bila ditanya oleh sahabat, apakah amalan yang paling utama? Apakah amalan yang paling afdal? Yang paling utama, yang paling afdal, tuan-puan sekalian. Lalu Nabi jawab apa? Beriman dan jihad untuk membela agama Allah. Memang ada golongan-golongan yang sangat konsisten, yang bersungguh-sungguh untuk bela agama Allah. Mereka susun strategi dan mereka buat dan mereka pastikan ada hasil. Subhanallah, muslimin muslimat. Tuan-puan, sekolah yang kita nak bina, Hijrah Islamic International School, kenapa saya bersungguh-sungguh sangat? Kenapa kami bersungguh-sungguh sangat? Hijrah Islamic International School. Dan cabaran kami pada hari ini dan kepada siapa yang rasa boleh bantu adalah masalah building, masalah bangunan. Dan saya memang sebut pada tim, model sekolah yang akan dibina ini adalah akan menggunakan silibus model MOU dengan sekolah yang saya cerita tadi tu. Sebuah sekolah di Indonesia yang saya pernah buat lawatan 5 tahun lepas, yang sampai sekarang saya masih lagi terakam bagaimana kehebatan sekolah itu. Prinsipal pengetua dia adalah perempuan dan bagaimana cara dia berfikir, pendidikan dia, silibus. Kalau kita nak buat, memang kita guna silibus SPM dan silibus O-level kalau international school, memang Cambridge lah. Tetapi bagaimana suasana dan cara mereka membentuk anak-anak di situ, kebijaksanaan dan bagaimana mereka gilap kemahiran luar biasa dalaman anak-anak. Jadi sebab itu bila saya sebut kita kena buat Hijrah Islamic International School ini, yang mana di situ ada pilihan ibu bapa untuk ambil sama ada SPM ataupun O-level ataupun ambil sistem pondok ataupun tahfiz, ada 4 saluran utama. Dan kita dah berhubung dengan sekolah di sana, kita dah bagi tahu dah nak buat MOU supaya ada beberapa kurikulum mereka, ada beberapa kaedah pendidikan mereka terhadap anak-anak. Anak-anak belajar yang pening. Bila saya borak dengan anak-anak yang belajar di Indonesia di sekolah yang saya cerita prinsipal tadi tu, anak-anaknya bila bercakap keyakinan diri, isi apa yang dicakap itu, bila kita cakap kan, cara dia jawab, cara dia respon, subhanallah. Sebab apa? Pengetua ini terdedah dan dia buat apa yang dia rasa perlu buat untuk generasi hari ini. Subhanallah, generasi yang sangat struggle, tuan-puan sekalian. Sehingga kan anak-anak kita di sana dia ada lebih 100 skill, kemahiran. Maksudnya kalau setiap pelajar tu boleh pilih contoh nak 10 kemahiran. Kemahiran tu sampai mahir, bukan sikit-sikit. Contoh kalau kita belajar kemahiran hidup dulu, menjahit kan, butang je, dia sampai peringkat baju boleh keluar cantik dengan fashion designer terkini. Ini pelajar sekolah menengah, bukan universiti ya. Sampai peringkat, sebab
Kenapa kamu belajar fashion designer? Saya nak jadi fashion designer peringkat dunia. Saya nak ubah landscape fashion dunia. Cara dia jawab bila saya tanya pelajar-pelajar di situ. Ini pelajar di Indonesia ni. Okey, sekarang ini dunia fashion dikuasai oleh orang bukan Islam. Dan kalau orang Islam pun orang yang kurang faham syariat. Jadi, saya punya target selepas saya habis belajar di sini, saya akan sambung dalam bidang fashion designer. Maksudnya mereka bukan dilatih untuk dalam bidang agama saja, tetapi untuk masuk dalam segala sektor ekonomi. Dan perkara ini telah dijelaskan detail oleh para pendidik mereka untuk melahirkan generasi yang praktikal mengikut zaman. Kita tak boleh tinggalkan teknologi. Sebab, tuan-puan, kalau faham, kalau pernah baca kajian terhadap macam mana Dajjal boleh turunkan hujan. Bukankah hujan ini Allah perintahkan malaikat tertentu untuk turunkan prosesnya alam? Saya make sense bila saya baca teknologi yang bila Dajjal keluar besok, teknologi boleh kontrol cuaca. Teknologi itu boleh kontrol bila hujan nak diturunkan ni. Teknologi itu boleh kontrol nak jadikan kawasan itu contohnya kering kontang dan sebagainya. Kan kita tahu sistem apa yang berlaku, persejatan, kumpul. Kan memang ada hujan tiruan. Hujan tiruan dah lama ada. Hujan tiruan. Kan? Buat proses persejatan sebab situ kemarau, kebun. Hujan tiruan dah lama ada. Jadi, yang kita fikir, macam mana boleh ni? Macam mana Dajjal ada kuasa macam tu? Teknologi ketika itu. Dan siapa yang menguasai teknologi dunia sekarang? Yahudi. For sure, memang tak ada yang menguasai teknologi Yahudi, Israel. Cuma dia masuk ke negara-negara, dia masuk melalui sini, dia bagi fund ni, tetapi hakikatnya adalah mereka yang kontrol. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Musuh Islam tak tidur lena, tak tidur malam. Fikir strategi dan buat. Bukan fikir je. Umat Islam terus lena. Bila ada umat Islam yang bangkit, yang bersemangat, apa yang berlaku? Umat Islam lain jatuhkan, lemahkan, cakap over, cakap obses, cakap syadid, cakap berlebihan. Begitulah yang berlaku kita sekarang. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi SAW menjawab. Kita kembali kepada hadis ini. Nabi jawab apa? Apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamanya. Berjihad membela agama Allah mengikut zaman. Zaman Rasulullah, apabila Islam nak dilemahkan melalui apa? Peperangan. Mereka rancang perang, mereka serang Nabi dan para sahabat. Tak pernah berlaku peperangan yang dimulakan oleh Nabi dan para sahabat. Semua peperangan yang berlaku dalam Islam adalah untuk defense, adalah untuk pertahanan. Dimulakan oleh orang bukan Islam sampai berita pada Rasulullah, gerombolan perang, tentera perang datang, tentera musuh datang, gabungan daripada banyak negara. Lalu Rasulullah pun mula buat persiapan untuk mempertahankan. Mereka nak masuk ke kota Madinah, mereka nak runtuhkan, mereka nak target bunuh Nabi dan para sahabat. Sebab apa? Itu adalah cara pada zaman tersebut. Tapi pada zaman sekarang, subhanallah, jihad di jalan Allah terbahagi kepada 3. Sama juga pada zaman Rasulullah, tetapi sekarang 3 jihad fi sabilillah. Pertama, jihad di medan ilmu. Jihad di medan ilmu. Dan kita dapati hari ini ilmuwan yang benar, ulama-ulama yang benar diserang tanpa henti. Dijadikan target untuk dirosakkan. Sehingga kan tergelincirlah alim ulama contohnya. Sehinggalah alim ulama tergelincir melakukan sesuatu kemungkaran sehingga tidak dihormati. Itu salah satu contoh ya nak disebutkan. Mereka target, mereka tahu umat Islam ini akan kuat apabila kuatnya alim ulama. Apabila ummah menjadikan alim ulama sebagai rujukan. Bila alim ulama berkata begini, mereka hormat, mereka boleh tunduk. Tetapi hari ini dah hilang hormat kepada alim ulama. Alim ulama pun bergaduh sama-sama. Contohlah, itu di antara bila dikaji, bila pihak-pihak ilmuwan yang bukan ada kepentingan kaji, kan isu Wahabi ke, isu Syiah, isu apa, propaganda asalnya ada daripada Yahudi dan Israel. Yang bagaimana mereka menjadi golongan yang munafik. Kemudian bagaimana mereka ini menyebarkan perbezaan yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Samalah juga apapun muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu jihad dalam medan ilmu ada salah satu jihad. Mereka yang terus menerus walaupun diburukkan, walaupun ditentang, tetap menyampaikan kebenaran.
tetap mempertahankan agama Allah, menyampaikan walaupun dicaci, dihina, tuan-puan sekalian. Begitu juga dengan tuan-puan bila nak menuntut ilmu pada zaman sekarang sangat mencabar. Menuntut ilmu zaman sekarang sangat mencabar, sehingga kan kita tak boleh nak bezakan mana baik, mana betul, mana buruk, mana benar, mana batil, mana kebenaran. Oh, sangat mencabar tuan-puan sekalian. Akhirnya apa yang kita perlu buat, mesti ada kitab-kitab di rumah kita. Balik baca kitab. Mesti ada, walaupun kita orang awam. Baca Quran, baca hadis Nabi. Sebab dah keliru dah. Kan? Nampak yang ni semua golongan intelek ni. Rasa macam betul ni. Tapi dia sama, kenapa ada menghina-menghina orang? Dah confused. Yang ni nampak macam betul ni. Tapi tiba-tiba kenapa orang ni kata ni khurafat? Kenapa ni kata sesat nampak macam betul, tapi yang sebelah ni kata yang ni sesat. Yang sini bida'ah lah apa. Jadi kita dah confused mana satu yang betul ni. Masya Allah. Sebab itulah muslimin muslimat, kita mesti ada rujukan. Mesti akhirnya baca Quran, tetapi kena rujuk juga Al-Quran tanpa kita baca syarah. Itulah saya nak sebut jihad ilmu. Ini satu jihad. Anak kita belajar, itu jihad. Kedua adalah jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Tetapi kalau kita jumpa hari ini orang-orang yang berjuang di bidang ekonomi, kan, dalam bidang apa pun, bukan semestinya kena berniaga ya. Dalam bidang ekonomi, umat Islam yang buat all out untuk ekonomi, kita kena support. Tapi yang berlaku hari ini, bila dia all out tentang ekonomi, kejar dunia, tunggang agama, sekian-sekian. Tetapi saya percaya, kalau orang yang teraju ekonomi memang betul-betul niat dia jelas adalah untuk ummah, untuk agama Islam, dia nak ada kekuatan ekonomi, yang mana daripada kekuatan ekonomi itu, umat Islam boleh ditaja contohnya belajar di tempat-tempat yang akan melahirkan generasi yang hebat. Kerana kekuatan ekonomi, maka boleh bina jaringan-jaringan yang kuat dan sebagainya, boleh menyumbang kepada gerak kerja dakwah supaya lebih kemas, lebih bersistem. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau betul niat orang itu jelas, Allah akan selamatkan daripada fitnah. Maksudnya Allah akan bantu. Dia akan grow. Allah akan hantar orang-orang yang tepat untuk ekonomi dia tu semakin grow, semakin kuat. Sebab niat dia adalah untuk jihad fisabilillah. Jihad yang ketiga adalah jihad di medan perang yang masih lagi berlaku di negara-negara umat Islam yang bergolak. Kan? Contoh di Gaza dan sebagainya. Jadi, tuan-puan sekalian, sekarang kita berjihad di mana? Kena pilih. Mesti ada medan jihad kita. Tak boleh tengok-tengok tiga-tiga kita tak terlibat. Sekurang-kurangnya kita ambillah jihad di medan ilmu dan sebarkan ilmu, sebarkan kebaikan daripada ilmu yang kita dapat. Bila kita nampak ada orang sedang berpecah belah, kita nampak ada orang sedang hilang kawalan emosi sampai maki hamun, lalu kita menjadi ejen penyebaran ilmu. Itu jihad. Kita tak payah nak tunjuk kita backup siapa-siapa. Kita mungkin boleh share satu hadis Nabi. Wahai sahabatku, ingatlah pesan Nabi tentang jangan menyakiti. Kan, bila Nabi jelaskan tentang sikat orang mukmin yang dijamin syurga adalah mereka yang selamat lidahnya daripada menyakiti saudaranya. Maksudnya dia jaga lidah dia daripada menyakiti saudaranya. Walaupun saudara tu memang layak dimaki pun, tetapi dia tetap tidak maki. Dia cuma tegur dengan baik je lah. Cakap elok-elok je lah. Tak perlu kita nak guna perkataan maki nak tunjuk betapa kita marah sangat. Tuan-puan sekalian, tetapi hari ini dah jadi satu normalisasi. Jadi kita jadi ejen apa? Sampaikan ilmu. Cari hadis Nabi, sebarkan. Moga tuan boleh sabar. Nak marah pun tak perlulah nak menghina. Kan? Nak marah pun tak perlulah malu orang bukan Islam tengok sesama Islam duduk caci maki hamun macam ni. Suka-rukanya begitu. Itu adalah satu jihad. Tuan-puan sekalian. Jihad ilmu, jihad ekonomi dan juga jihad di medan perang. Okey, saya kira sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Hadis ni tak habis lagi baca ni. Hadis ni agak panjang. Jadi kita baru jawab sebab apa? Sahabat Nabi ni dijawab lagi. Saya bertanya lagi, hamba beliau menjawab iman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamanya. Saya lepas tu sahabat Nabi ni dia tanya lagi. Sampai 4 soalan dia tanya Nabi. Lepas Nabi jawab, dia tanya lagi. Nabi jawab, dia tanya lagi. Nabi jawab, dia tanya lagi. So, daripada hadis ini kita akan belajar beberapa perkara yang berkaitan dengan dasar agama, berkaitan dengan ibadah dan juga akidah. InsyaAllah kita akan sambung kupasannya pada besok hari.
Sebab kalau saya baca lagi ni, mau pukul 10 tak habis lagi tuan-puan sekalian. Pukul 11 belum tentu. Sebab bila kita baca satu hadis, kita kena memahaminya, lalu pilihannya adalah kita syarah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ni berapa bulan? 14. Lagi 3 hari saya akan pulang kembali ke Terengganu. Okey. InsyaAllah akan ada program ceramah di Terengganu di 4 buah masjid. 2 hari 4 buah masjid. Memang ngam-ngam ni, penuh ni. 2 hari 4 buah masjid. Pertama Masjid Seberang Takir, 18 September 10 pagi. Lepas tu Masjid Kesum Alor Rekang, 18 September 3 petang. Kemudian Masjid Rum Muda Marang, 19 September 10 pagi. Masjid Wakaf Tembesu, 19 September 3 petang. Jadi ceramahnya pagi dan petang, lepas Zuhur dengan waktu duha. Tuan-puan sekalian, kepada orang Terengganu, sila rujuk informasi di page, IG, TikTok dan lain-lain saluran. Untuk lebih lanjut, insya-Allah 18 September hari Ahad. Hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu balik. Okey, kita balik lagi alhamdulillah hari Ahad dan juga hari Isnin ya. Jadi saya faham kalau di Terengganu Ahad Isnin ni hari kerja ni, hari sekolah. Kalau buat Jumaat Sabtu mungkin orang ramai lah. Tapi bila buat hari biasa, maka ia agak buat hari biasa dia agak mencabar lah. Sebab apa? Biasa memang orang nak hujung minggu lah, tapi sebab masa kita tak ada, masa dah padat, dah penuh dah program hujung minggu sampai hujung tahun. Jadi bila mereka minta melalui emak saya, minta sungguh-sungguh, mak kata Asma, atau kalau juga untuk Terengganu ni dah lama orang minta melalui mak ni. Macam itulah ya, mak ni PA paling besar ni, kabel paling besar mak. Saya tak boleh tolak bila permintaan mak. Lepas tu saya bagi tahu mak, hujung minggu dah penuh dah mak. Hujung minggu tak boleh dah, hujung minggu penuh. Jadi bolehkah hari biasa? Bolehlah. Itu yang jadi hari Ahad dan Isnin tu. Jadi mohon maaf orang Terengganu. Kan ramai yang kata, kenapa Ustazah buat hari kerja? Saya kerja. Kenapa buat hari sekolah? Tak dapat pergi. So mudah-mudahan nanti tetap ramai jugalah yang hadir. Tapi kita faham kalau tak ramai yang dapat hadir kerana hari kerja. Macam tu. Jadi Ahad dan Isnin pada minggu depan kita akan bertemu dalam 4 lokasi, iaitu Masjid Seberang Takir. Masjid ni tepi sungai. Kemudian Masjid Kesum Alor Rekang. Kemudian Masjid Rum Muda Marang dan Masjid Wakaf Tembesu. Masya Allah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, mari pakak mari belaka dah orang Ganu kita. Alhamdulillah muslimin muslimat. Terima kasih, lebih kurang dalam hampir 7K yang masih ada ni. Mungkin perbincangan pagi ni macam berat sikit kan? Macam berat sikit. Hari ni keluar habis Yahudi lah, Israel lah, pasal politik lah, pasal itulah, pasal inilah, macam-macam lah kan. Tuan-puan, kalau anda selalu dengar-dengar kajian-kajian yang dibuat oleh orang-orang intelektual, orang-orang ilmiah, dan selalu juga membaca penulisan-penulisan hasil kajian golongan-golongan cendekiawan, anda tak rasa apa yang saya sebut ini perkara baru. Anda tak rasa perkara ini macam tidak boleh diterima. Subhanallah, amaran Nabi dah sampaikan lama dah. Kan kamu akan mengikuti jejak langkah Yahudi. Langkah demi langkah, hasta demi hasta, dan jengkal demi jengkal. Nabi sebut hadis yang sahih. Nabi kata kamu akan mengikuti. Suatu saat kamu, maksudnya umat Nabi Muhammad, umat Islam akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasara. Nasara tu Kristian lah. Kan, langkah demi langkah, hasta demi hasta, dan jengkal demi jengkal, sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan ikut. Jadi memang benar mereka hari ini buat apa sahaja sehingga kita tidak sedar kita sedang mengikuti jejak langkah ataupun telunjuk ataupun kawalan daripada Yahudi dan Nasrani, kecuali orang-orang yang beramal dengan wasiat-wasiat Nabi. Nabi wasiat berapa perkara banyak. Antaranya doa selepas tu, tuan-puan sekalian, doa selepas baca tahiyat. 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi memang jadi amalan kita. Kuliah ini awal-awal lagi, kalau siapa yang start masuk 6.30, tapi kita kadang 6.30 tu tak start betul lagi, 6.45 lah.
645 tu kita dah mula dengan apa? Kita dah mula dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan akhir. Tak baca penuh. Sebab itu wasiat Nabi. Barang siapa yang membaca, menghafal, kan, beriman, beramal dengan 10 ayat awal suratul Kahfi, maka dia akan diselamatkan daripada fitnah tu Dajjal. Fitnah Dajjal tu kemuncak. Yahudi Nasrani ni ejen. Mereka tahu, mereka buat persiapan untuk tunggu Dajjal keluar. Dan itulah dia panggil the glorious times. Itulah waktu keemasan bagi mereka. Mereka memang tak sabar-sabar. Mereka dah buat persiapan lama untuk tunggu Dajjal keluar. Ini golongan yang tak sabar dan mereka dah buat persiapan. Jadi, tuan-puan sekalian, jika Allah lindungi kita daripada Dajjal, bermaksud Allah akan lindungi kita bila beramal dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi ini daripada segala fitnah kuncu-kuncu Dajjal ni. Fitnah-fitnah kuncu-kuncu ataupun fitnah-fitnah kecil Dajjal ni. Walaupun kita tak sempat jumpa Dajjal yang sebenar. Beriman kepada kewujudan Dajjal ini adalah salah satu rukun iman di bawah. Di bawah apa? Beriman. Rukun iman ada 6 kan? Satunya adalah beriman kepada hari kiamat. So, bila beriman pada hari kiamat, dihimpunkan semua hadis Nabi dan firman Allah. Maka di sana terbitlah, kan? Keluarlah contohnya hadis yang sahih berkenaan dengan 10 tanda besar kiamat. Termasuklah Ya'juj Ma'juj Dajjal. So, bila kita cerita pasal Dajjal, sebenarnya ia berkaitan dengan rukun iman. Kalau kita belajar akidah, tak boleh lari daripada cerita pasal Dajjal. Ada orang allergic. Sikit-sikit Dajjal. Sikit-sikit Ya'juj Ma'juj apa. Asyik-asyik nak takutkan orang. Bukan takutkan. Itu adalah ilmu yang wajib kita belajar di bawah akidah. Sebab bila belajar rukun iman yang keenam adalah qada dan qadar. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Kalau kita baca firman Allah pun banyak Allah sebut, kan? Contohnya surah apa ni yang kita baca Al-Maqsurah awal-awal tu kan. Apa dia? Muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa bil akhirati hum yuqinun. Dan pada hari kiamat dia itu yakin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Maksudnya ciri-ciri orang yang beriman ialah hari akhirat dia yakin. So hari akhirat tu, segala cerita pada hari akhirat yang berkait dengan hari akhirat, termasuk segala tanda-tanda kiamat, semua itu berkait. Jangan pula kita rasa takut, anxiety dan sebagainya bila cerita pasal Dajjal semua ni. Sebab Nabi dah tinggalkan kita amalan. So kita buat je lah. Bagaimana cara Allah melindungi kita itu, Allah Maha Bijaksana. Tetapi janji Rasulullah melalui hadisnya, barang siapa yang beramal menghafal, kan, 10 ayat awal suratul Kahfi yang terawal, kemudian ada hadis yang lain menyebut pula 10 ayat terakhir, maka akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. So, kita tak perlu, tinggal yakin saja. Tak perlu kita tanya macam mana Allah nak selamatkan. Boleh jadi, inilah caranya. Pagi ni Allah berikan kita sedikit ilmu, pengetahuan tentang Israel, tentang Yahudi yang kita sama ni tak nak ambil tahu pun. Kita tak nak fikir pun. Itu orang lain lah fikir tu. Ada orang bila sebut Yahudi, ini adalah propaganda, kalau kita sebut ini adalah perancangan Yahudi, ada orang dia cakap apa? Sikit-sikit salahkan Yahudi. Sikit-sikit salahkan Yahudi. Padahal sekarang ni, Masya Allah, kita bukan nak salahkan Yahudi, kita nak bagi sedar kesalahan yang berlaku, pergolakan yang berlaku, perpecahan dalam apa jua berlaku ini ada kaitan dengan apa yang dirancang musuh Islam yang Nabi sebut sekian lama. Jadi itu antara doa pula, amalannya adalah muslimin muslimat. Apa dia amalan? Doa selepas baca tahiyat. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu boleh cari dalam internet, doa selamat daripada fitnah Dajjal. Nanti akan keluar. Ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih, Nabi berpesan selepas apa ni, itu jadi amalan Nabi. Kalau Nabi beramal, kita lebih lagi dituntut lah. Itu hadis yang sahih. Nabi selepas selesai baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Jangan terus bagi salam. Jangan bagi salam lagi. Lepas innaka hamidum majid, kan kita terus nak bagi salam, baca doa ni. Boleh baca kuat.
boleh baca jelas sebab ia adalah doa lafaz Nabi. Ia daripada hadis Nabi dan dia bahasa Arab. Jadi boleh baca. Siapa yang tak ingat, start dulu dengan hafal makna. Jadi sebelum bagi salam, baca dulu dalam hati. Berhenti kejap selepas innakan minum majid. Lepas tu baca dalam hati. Boleh. Baca dalam hati bahasa Melayu. Ya Allah, lindungilah aku. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, lindungilah aku min azabil qabr, daripada azab kubur. Wa a'udzubika min azabi jahannam, dan lindungilah aku daripada azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku mohon berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Hidup ini banyak sangat fitnah. Masuk fitnah ujian, cabaran, godaan. Mohon perlindungan daripada fitnah hidup dan mati. Mati banyak fitnah. Ujian masa mati. Kan iblis syaitan akan berjuang sehabis daya supaya kita tunduk pada dia di hujung waktu-waktu nazak, waktu-waktu sakit tenat. Akhirnya ramai mana orang yang masih hidup okey, tapi bila dia sakit, sebab nak sembuh, dia sampai buat perkara-perkara khurafat. Pergi jumpa bomoh, buat amalan-amalan, jumpa asalkan sihat. Orang kata yang tu dia dah cancer stage ni, tapi bila jumpa bomoh tu hilang. Lalu pergilah dengan fikir apa? Ya Allah, ampunilah aku jumpa bomoh, walaupun amalan dia buat ni macam pelik, suruh itu suruh ni, tapi untuk sembuh, nanti sembuh aku bertaubatlah ya Allah. Jangan takut mati tengah berubat tu dengan amalan khurafat tu. Akhirnya na'udzubillah min zalik, sebab dosa yang tidak ampunkan Allah adalah syirik. Kalau lepas buat syirik sempat taubat, alhamdulillah. Tapi ramai mana orang yang mati dalam keadaan dia belum sempat bertaubat daripada perbuatan syirik. Sebab seronok bila dapat apa yang nak, jadi terlupa untuk taubat. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak sudahkan ni, kita nak tutup dah ni, kita nak wrap perbincangan hari ni. Masya Allah, dengan doa tu, boleh doa dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Dan aku mohon perlindungan daripada kejahatan fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi doa ni tuan-puan boleh cari dalam internet, doa selamat fitnah Dajjal ataupun doa selepas baca tahiyat. Itu tidak ada keraguan untuk beramal, memang daripada hadis Nabi yang sahih. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Hari ni 3 jam juga. Tuan-puan letih kan, lama sangat, tapi kita ada lagi lebih kurang 6K yang hadir ni. Kita mohon sebarkan kebaikan yang baik-baik. Tolonglah berhenti buat kerja cut bahagian yang kontroversi. Padahal ada penjelasan sebelum, ada penjelasan selepas. Sebab ia tidak memberi kebaikan sedikit pun, bahkan beban besar yang akan ditanggung di akhirat kelak. Alhamdulillah, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi dalam pengajian kuliah Riyadhus Shalihin pada pagi besok menyambung hadis ini. Dah tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada sahabat yang pujuk saya. Saza tak jemu. Saya faham tu. Walaupun jemu kan, tak jemu. Alhamdulillah, anda bagi saya semangat. Minta maaf lah ya, kadang bila bercakap tu kan, lebih masa. Saya sayang semua sahabat-sahabat. Moga kita semua selamat daripada segala fitnah. Fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal, fitnah kubur, azab kubur dan azab api neraka. Itulah kemuliaan dan kebahagiaan yang sebenar. Itulah kejayaan yang hakiki. Bila kita selamat daripada semua perkara yang disebut dalam doa Nabi tadi tu. Nabi doa selamat daripada azab kubur, lepas tu neraka, daripada fitnah hidup, fitnah mati dan Al-Masih Dajjal. Masya Allah. Jumpa lagi. Mohon maaf ya, saya mata tu macam gitu-gitu, sebenarnya sedang mengawal diri juga sebab kurang sihat. Masya Allah. Okey. Kadang-kadang tu datang sakit kepala. Ada waktu. Orang perempuan setiap bulan macam tu kan. Ada waktunya datang sakit. Okey.